Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Ini satu lagi pendedahan luar biasa berkait dengan 1MDB. Menurut laporan, beg kotak dipindah dari kediaman Najib selepas PRU 14, mahkamah diberitahu. Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Amar Singh berkata, 23 individu terlibat memindahkan barang itu dari 11 hingga 12 Mei 2018. Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman memberi keterangan di Mahkamah Tinggi bahawa polis melihat beberapa beg dan kotak berwarna oranye dipindahkan dari kediaman Najib Razak ke sebuah unit apartmen berhampiran. Hanya beberapa hari selepas kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 2018. Amar Singh yang mengetuai jabatan itu dari 2017 hingga 2018 berkata, rakaman CCTV yang diperoleh menunjukkan 23 individu terlibat dalam memindahkan barangan tersebut dalam tempoh 2 hari, iaitu dari 11 hingga 12 Mei. Beliau menambah bahawa kenderaan kerajaan digunakan untuk memindahkan barangan tersebut. Timbalan saya, Ahmad Nordin Ismail, beri taklimat kepada saya bahawa beliau melihat dalam rakaman CCTV di Pavilion Residency, 2 pembantu rumah dan beberapa individu lain membawa barangan itu ke unit 45. Katanya sambil memaklumkan unit tersebut sedang diubah suai ketika itu. Amar memberi keterangan bagi pihak polis yang dinamakan sebagai pihak ketiga dalam saman difailkan oleh syarikat Lubnan Global Royalty Trading SL terhadap Rosmah Mansur. Global Royalty pada tahun 2023 memfailkan saman untuk mendapatkan semula 43 barangan kemas atau barangan sebanyak 14.6 juta US dollar sebagai nilai yang didakwa. Amar juga memberitahu mahkamah bahawa pada 16 Mei 2018, beliau mengumpulkan pasukan pegawai kanan berpengalaman untuk menjalankan pemeriksaan dan serbuan di beberapa lokasi sebagai sebahagian daripada siasatan berkaitan 1MDB. Beliau berkata sebelum serbuan, beliau bersama pegawai penyiasat 1MDB ketika itu, iaitu R. Rajagopal dan Ketua Polis Negara ketika itu, Fuzi Harun, bertemu dengan Peguam Negara ketika itu, Engku Nur Faiza Engku Atek, bagi membincangkan perkara berkaitan 1MDB. Menurut Amar, diputuskan dalam mesyuarat tersebut bahawa polis akan menggeledah semua premis yang dikaitkan dengan Najib. Beliau berkata serbuan di Pavilion Residency bermula pada 17 Mei pagi apabila pegawainya memasuki unit 45 dan menemui beg berisi pelbagai mata wang asing serta barang kemas yang dibungkus dalam pelbagai plastik berasingan. Amar berkata mereka turut menemui kotak berwarna oranye yang mengandungi beg tangan mewah. Wang tunai itu tidak dibungkus dengan kemas dan apabila kami membuka beg, wang itu jatuh ke lantai. Perkara yang sama berlaku dengan barangan kemas, katanya. Kami terpaksa memasukkan semula ke dalam beg. Katanya sambil menambah, polis membalut semua bahan bukti dengan plastik gelembung sebelum dibawa ke Bukit Aman untuk tindakan lanjut. Amar menegaskan bahawa semua bukti dikendalikan dan dipelihara dengan baik sejak ia dikeluarkan dari unit 45 sehingga tiba di Bukit Aman. Ketika ditanya Peguam Rosmah, Rajivan Nambiar, sama ada polis memanggil Rosmah dan Najib hadir ke unit 45, Amar berkata, pegawainya cuba menghubungi mereka serta pemilik unit namun tidak berjaya. Bekas Timbalan Pengarah Jenayah Bukit Aman, Komersial Bukit Aman, Syakri Arifin turut memberi keterangan menyatakan bahawa beliau menerima arahan daripada Amar pada 16 Mei 2018 untuk mengetuai serbuan di sebuah unit di Pavilion Residency yang didakwa milik anak Najib. Bagaimanapun, beliau berkata tiada apa ditemui di unit tersebut lalu mereka beralih ke unit 45. Pengurus bangunan dan kaki tangannya hadir ketika kami menggunakan khidmat tukang kunci untuk membuka pintu unit 45.
Unit itu sedang diubah-ubah. Kami menemui beg di situ dan ia mengandungi barang kemas serta wang tunai. Terdapat juga kotak berwarna oranye, katanya. Menjawab soalan peguam utama Rosmah, Rajan Navaratnam, sama ada keseluruhan proses direkam, Syakri berkata juru gambar polis hadir bersama mereka. Namun beliau tidak pasti sama ada rakaman video turut dibuat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya untuk berkongsi, perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita celaru, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Jawapan kepada setiap masalah kesehatan kita ialah peningkatan daya imun badan. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita, mengajar imun badan kita, dan paling penting menyeimbangkan imun badan dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini untuk sembuh daripada penyakit. Terima kasih. Sejahtera. Saksi menyatakan bahawa sebanyak 12,009 barang kemas berkaitan 1MDB milik Najib dan Rosmah disita. Wow, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayangkan barangan kemas berjumlah, ini bukan bernilai, berjumlah 12,009. Tuan-tuan dan puan-puan, barangan kemas bernilai 12,000 pun kita dah mula kagum. Ini kan pula jumlahnya 12,000 semua unit. Gila punya, banyak kan? Persoalan satu je, dari mana kekayaan untuk mendapat sebanyak begini barang kemas? Dan buat apa simpan barang kemas banyak macam tu? Satu jalan kan menjadi harta yang disimpan sebagai aset. Seorang pegawai kanan polis memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa sebanyak 12,009 barang kemas yang disita dari sebuah unit di Pavilion Residency dianggarkan bernilai RM443,319,206.90. ACP Fu Wee Min, 51 tahun yang bertugas di bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram, urus setia Ketua Polis Negara Bukit Aman berkata, jumlah nilai anggaran kasar itu diperoleh berdasarkan pemeriksaan dan penilaian dibuat oleh DSP Yep Yok Peng dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dengan bantuan pakar barang kemas pada 30 Mei hingga 25 Jun 2018. Barang kemas itu diserahkan dan disita oleh pasukan siasatan dan pihak pendakwa raya telah memfailkan suatu permohonan pelucut hakan harta melibatkan barang-barang yang disita, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran saman berjumlah $14.57 juta difailkan syarikat barang kemas dari Lubnan, Global Royalty Trading SAL, terhadap isteri kepada bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor berhubung kehilangan lebih 40 barangan kemas. Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia turut dimasukkan sebagai pihak ketiga dalam saman itu. Fu yang berkhidmat sebagai polis diraja Malaysia PDRM sejak 2001 berkata, pada 17 Mei 2018, sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman diketuai SAC Muhammad Syakri Arifin membuat pemeriksaan di sebuah unit kondominium di Pavilion Residency berdasarkan waran geledah.
Katanya, polis kemudian merampas harta-harta Ali, antaranya 35 barang mengandungi wang tunai pelbagai dominasi, 6 beg mengandungi jam tangan pelbagai jenama serta 25 beg berisi pelbagai barang kemas. Beliau berkata, turut disita ialah 3 beg mengandungi cermin mata pelbagai jenis dan jenama, sebuah beg berisi dompet pelbagai saiz dan jenama serta 284 kotak mengandungi beg tangan pelbagai jenama. Hu yang merupakan saksi kelima bagi pihak ketiga berkata, pendakwa raya kemudian memfailkan suatu permohonan pelucut hakan harta melibatkan barang-barang disita. Beliau berkata Rosmah diminta hadir ke pejabat bahagian siasatan jenayah pengubahan wang haram untuk membantu siasatan ke atas harta alih yang dirampas termasuk barang-barang kemas. Fu berkata Rosmah selaku defendant dalam kes saman berkenaan menyatakan bahawa beliau tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mengarahkan sesiapa untuk memindahkan barang-barang dari kediamannya di Langgak Duta ke Pavilion Residency. Beliau juga tidak pernah menyatakan harta-harta tersebut ada miliknya serta memaklumkan tidak dapat mengecam semua harta berkenaan walaupun ditunjukkan gambar yang jelas katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.